Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam mesra kepada juri yang arif lagi bijaksana dan sidang pendengar dan penonton yang dikasihi. Berkata Roslike Matahari dalam ekspresionisme di sebuah langit begini. Kita serumpun bertanam bulu, bulu akan patah di serbu ribut jika hidup sebatang. Petikan yang baru saya ungkapkan tadi, kali-kali mafhumnya bergema di dada, mengingatkan betapa spesies manusia lebih utuh tika, mampu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Demi mencapai maksud tersebut, bahasalah wadahnya. Menelusuri pidato saya yang berjudul Bahasa Melayu, Wadah Masyarakat Bersatu. Bahasa Melayu ditakrifkan sebagai sejenis bahasa Melayu Polinesia yang telah digunakan di rantau Nusantara sejak 1 Alaf lalu. Wadah pula membawakan maksud saluran dan alat guna menyampaikan sesuatu. Manakala masyarakat adalah kumpulan manusia yang hidup bersama di suatu tempat dengan aturan sosial tersendiri. Bersatu pula adalah suatu proses bergabung menjadi satu. Maka apabila dirangkumkan semuanya, telah menjadi amanah buat saya untuk menceritakan peranan bahasa Melayu sebagai alat serta asas penyatuan Malaysia demokratik yang berbilang kaum, agama, dan sosioekonomi. Pertama, bahasa Melayu sebagai bahasa pendidikan. Bahasa Melayu sebagai sebuah bahasa mempunyai perbendaharaan kata yang mencukupi untuk tujuan-tujuan akademik. Ditambah lagi dengan sifat yang fleksibel, membolehkan ia memperkembangkan leksikonya, mekanisme pinjaman istilah, demi memenuhi tuntutan menjadi bahasa ilmu. Pada peringkat takar umbi, di sekolah-sekolah dan institut pengajian, bahasa Melayu masih menjadi bahasa perantaraan utama yang melalui para pelajar berbincang, berbahas, dan berforum dalam apa saja topik dan serta bidang. Pada peringkat lebih tinggi, bahasa Melayu menjadi medium buat para pakar dan komuniti saintifik lokal berkongsi idea serta bertukar-tukar ilmu. Keupayaan bahasa Melayu mendukung budaya ilmu adalah hal yang tidak dapat disanggah lagi. Kedua, bahasa Melayu sebagai bahasa ekonomi. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa perantaraan dalam kalangan para pedagang bukanlah satu hal yang asing lagi. Malah, sejarawan British William Selabye mencatatkan dalam makalah Sejarah Melayu bahawa bahasa Melayu telah menjadi bahasa perdagangan semua, baik di atas maupun di bawah angin sewaktu zaman Kesultanan Melayu Melaka. Pada zaman moden ini, dari makcik menjual rojak tepi restoran sehingga urusan saham dan perihal dagang, bahasa Melayu masih menjadi relevan dan popular. Nyatalah, dari sudut ekonomi pun, kita masih saling memahami satu sama lain dengan tulus. Dan hal ini berkat sifat bahasa Melayu yang sanggup mengikuti edaran zaman. Ketiga, bahasa Melayu sebagai bahasa sosial. Dalam membahaskan mengenai bahasa Melayu sebagai penyatuan negara bangsa, kita harus juga berbicara mengenai bahasa Melayu sebagai bahasa sosialisasi, yakni bahasa Melayu berupaya menjalinkan hubungan antara identiti dalam sebuah masyarakat dalam bentuk yang komprehensif dan penuh santun. Hal ini tidak terbukti di negara kita saja. Menulis Beni Agusti Putra dalam Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam Jilid 1. Hujannya, bahasa Melayu telah berjaya mengakomodasi Indonesia kepada negara kita yang pekat nilai perpaduannya. Dan hal ini seharusnya kita teladani secara positif. Hadirin, intihannya, bahasa Melayu sebagai lingua franca negara kita sejak dahulu mempunyai keupayaan untuk menyatukan segenap rakyat negara ini, baik dari sudut pendidikan, ekonomi, dan sosial. Bahasa Melayu mampu memakin kemajuan negara, khasnya dalam mencapai taraf negara moden dengan acuan sendiri. Menyambung Roslike Matahari, di belakang kita masih ada 1000 rebung. Kelak, semuanya boleh menjunjung langit. Sekian. Terima kasih.